بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung sedikit pembacaan kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kita dah sampai pada hadis ke-11. Doa selepas imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah telah meridai beliau bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang imam telah berkata Sami Allahu liman hamidah, yang bermaksud Allah telah mendengar sesiapa yang memujinya, maka kamu semua katakanlah. Ini pesan Nabi kepada kita sebagai makmum. Bila mana kita dengar imam sebut Sami Allahu liman hamidah, maka kita katakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang bermaksud, ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu sahajalah segala pujian. Kerana sesungguhnya barang siapa yang ucapannya telah bertepatan dengan ucapan para malaikat, nescaya telah diampunkan baginya apa sahaja dosa yang telah lalu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis disebut ada 4. Yang pertama, berdasarkan hadis ini kita disunatkan untuk menyebut Allahumma rabbana lakal hamdu. Bila kita disunatkan sebut doa ini? Apabila imam sewaktu bangun daripada rukuk telah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita faham, bila imam dah sebut Sami Allahu liman hamidah, kita pun Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika mana i'tidal. Yang kedua, ganjaran pahala yang diberikan kepada para makmum yang mengucapkan zikir ini adalah sangat besar, iaitu diampunkan segala dosa kecilnya yang pernah dilakukannya sebelum ini, di samping dapat melafazkan zikir yang turut sama diucapkan oleh para malaikat ketika itu. Jadi 2 kelebihan. Yang pertama, pahala ataupun dosa kecil diampunkan. Yang kedua, kita dapat melafazkan satu zikir yang sama-sama dilafazkan dan diucapkan, diungkapkan oleh para malaikat Allah Ta'ala. Kelebihan ataupun kita sebut pengajaran hadis yang ketiga, berdasarkan riwayat hadis yang lain, selain daripada kita mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu, kita juga boleh mengucapkan zikir yang hampir sama zikir di atas, iaitu, jadi sekarang ni Ustaz Khairul datangkan riwayat-riwayat lain tentang zikir yang i'tidal selepas mana kita dengar imam sebut Sami Allahu liman hamidah. Yang kita baca tadi Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang seterusnya Rabbana walakal hamdu, ada waw. Rabbana lakal hamdu, tidak ada waw sebelum alhamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu, ada waw. Riwayat mula-mula kita baca tadi Allahumma rabbana lakal hamdu. Sekarang ni ada waw. Allahumma rabbana walakal hamdu. Yang keempat, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Yang kelima, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du.
Riwayat seterusnya, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seterusnya yang terakhir, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi banyak riwayat lah. Jadi kalau kita boleh baca yang panjang, baca yang panjang. Yang keempat, mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahawa apabila seseorang imam sewaktu bangun daripada rukuk telah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, para makmum sebelum mengucapkan Rabbana walakal hamd dan seumpamanya turut dituntut mengucapkan juga Sami Allahu liman hamidah. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Sami Allahu liman hamidah ini disunatkan bagi imam dan makmum. Bagi imam dan makmum. Imam bila dia bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Kita pun sama sebagai makmum, bila mana kita bangun daripada rukuk, kita sebut Sami Allahu liman hamidah. Bila dah berdiri tegak, kita sebut Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dengan riwayat-riwayat yang pelbagai. Selesai. Itu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12. Doa para malaikat kepada orang yang beriktikaf di masjid. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu rawahu al-Bukhari. Ini dibawa dua riwayat. Pertama riwayat Imam Bukhari, yang kedua riwayat Imam Muslim. Jadi kita baca terjemahan dulu. Terjemahan hadis daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para malaikat akan berselawat ke atas setiap seorang daripada kamu selagi semula. Para malaikat akan berselawat ke atas setiap seorang daripada kamu semua selagi dia masih berada di tempat solatnya yang telah dia bersolat di situ selagi dia tidak berhadas. Maknanya bila kita habis solat, kita duduk lagi di tempat kita solat itu, maka malaikat akan mendoakan kita selagi mana kita belum berhadas kecil dan juga berhadas besar. Apa doa malaikat ke atas kita? Mereka iaitu malaikat akan berkata, Ya Allah, ampunkanlah baginya. Tak. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey, kita baca pula riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayati Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 29 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم تؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Lepas tu dalam riwayat lain, kita baca dulu. Dalam riwayat Imam Muslim daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat seorang lelaki di dalam jemaah akan melebihi solatnya di rumah dan akan melebihi solatnya di pasar sebanyak 20 lebih darajah. Bid'an wa 20 darajah, 20 lebih darajah. Sebahagian riwayat sebut 27, sebahagian sebut 25. Cumanya 27 25 tu berbeza ikut kualitinya berbeza ikut apa? Orang lah. Tak, kalau orang tu datang awal, duduk soft di hadapan, maka 27 tu 27 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Tapi orang lain sembahyang soft belakang sekali, mari lambat sikit ataupun masbuk, tak dapat juga 27. Cuma 27 yang
lembu yang kurus-kurus ataupun yang sederhana besar. Begitu. Jadi adat tu sama. 27 ataupun 25. Cumanya kualiti tu, kegemukan pahala tu berbeza. Okey, kelebihan itu adalah kerana salah seorang daripada kamu semua apabila dia telah berwuduk, lalu dia telah memperelokkan wuduknya. Wuduk dengan baik. Dia buat segala perkara sunat. Kemudian dia telah mendatangi masjid. Tidak ada yang menolaknya ke masjid melainkan hanya solat. Maknanya dia ke masjid tu bukan tujuan lain. Hanya semata-mata untuk solat. Dia tidak mahu ke masjid melainkan hanya untuk solat. Maka dia tidak akan melangkah dengan satu langkah pun melainkan telah diangkat satu darajat baginya dengan sebab langkahan tersebut dan telah digugurkan daripadanya akan satu dosa disebabkan langkahan tersebut. Satu langkah pergi, tak diampunkan dosa dan diangkat darajah. Begitulah ganjaran ini berterusan sehinggalah dia masuk ke masjid. Apabila dia telah masuk ke masjid, dia telah berada di dalam solat selagi solat sahajalah yang telah mengurungnya di dalam masjid. Maka para malaikat akan berselawat ke atas setiap seorang daripada kamu semua selagi dia masih berada di tempat duduknya yang dia telah melakukan solat di situ. Jadi dalam hadis ini lebih kurang dengan makna hadis sebelum, para malaikat akan berselawat kepada orang yang habis sembahyang dan masih kekal di tempat tersebut. Tidak berpindah ke tempat lain, tidak keluar daripada masjid. Mereka akan berkata, Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunkanlah baginya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Selagi dia tidak menyakiti para malaikat tersebut di tempat duduknya. Maknanya dengan cara berhadas. Bila kentut, tak bau busuk yang keluar daripada kentut itu akan menyakiti malaikat. Ketika itu malaikat dah tidak berdoa lah untuk dia. Itu syarat dia. Selagi dia tidak berhadas di situ. Okey. Boleh? Jadi kalau seseorang tu sembahyang satu tempat dan lepas dia sembahyang tempat tu dia duduk situ je. Selagi mana dia duduk kat situ berzikir ke baca Quran ke, maka malaikat sentiasa berdoa untuk dia dengan 3 doa. Pertama doa rahmat, yang kedua doa supaya diterima taubatnya, yang ketiga doa supaya diampunkan dosanya. Okey. Wa fi riwayatin ukhra lil muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Di dalam riwayat lain bagi al-Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap seorang daripada kalangan kamu semua akan berterusan berada di dalam solat selagi solat sahajalah yang telah mengurungnya di dalam masjid. Tidak ada yang menghalangnya daripada berpatah balik kepada ahli keluarganya melainkan hanya solat sahaja. Ini hadis ini nak bagi tahu kita, bila kita habis solat Zuhur sebagai contoh, kita tak balik ke rumah. Duduk di masjid. Kita tak balik itu bukan sebab nak jimat minyak kereta ke minyak motor, tak, ataupun ada tujuan lain duduk di masjid, ada aircon kat rumah tak ada aircon, tidur di masjid, tak, kau comel. Tak ada. Bukan alasan-alasan yang berbentuk begitu. Malah alasannya satu, iaitu nak tunggu sembahyang asar. Maka disebut tak, pahalanya setiap orang mana tadi? Maka pahalanya seolah-olah dia tu sedang solat. Jadi dia dah habis solat Zuhur. Tak. Lepas solat Zuhur tu dia duduk dalam masjid tak balik sebab nak tunggu solat Asar. Jadi sepanjang daripada Zuhur ke Asar tu, walaupun dia tidak solat di tengah-tengah dua waktu tu, dia akan dapat juga pahala solat. Seolah-olah dia sedang solat. Okey, pengajaran hadis. Hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan kelebihan seseorang yang datang awal ke masjid untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan kelebihan seseorang yang beriktikaf di masjid setelah
selesai solat fardu berjemaah semata-mata untuk menunggu kedatangan solat fardu yang seterusnya. Yang kita beritahu tadi lah. Tak. Jadi biasa orang buat antara maghrib dan isyak. Jadi lepas maghrib, dia tunggu tak balik. Apa nak semayang? Isyak berjemaah pula. Tak, pahalanya antara maghrib dan isyak tu dah akan dapat pahala solat. Walaupun dia tidak solat. Tapi tujuannya ialah untuk solat lah. Untuk tunggu solat isyak tu. Jangan tujuan nak jimat minyak motor. Tu. Mana tadi? Sepanjang waktu tersebut dia akan diberikan pahala seakan-akan dia masih lagi sedang mendirikan solat. Yang kedua, kita hendaklah tidak bersikap biadab dengan para malaikat yang sentiasa mendoakan kesejahteraan kita sewaktu kita berada di dalam masjid. Maka sesiapa sahaja yang melepaskan angin, kentut lah makna dia. Tak, melepaskan angin ni bahasa sopan lah. Kentut juga bahasa sopan lah. Sewaktu dia berada di dalam masjid secara sengaja, dia telah menyakiti para malaikat dengan bau busuk tersebut. Jadi walaupun dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kentut dalam masjid ni tidaklah menyebabkan haram. Taklah menyebabkan dosa. Tak. Cumanya yang molek jangan kita kentut dalam masjid. Nak kentut cari tempat lain lah. Keluar masjid, lepas tu buang angin di luar. Sebab apa? Kita akan menyakiti para malaikat. Yang ketiga, doa hamba-hamba Allah yang salih adalah doa yang mustajab. Contohnya adalah doa para malaikat. Ini hamba Allah yang salih. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sesekali berbuat dosa kepada Allah. Dan mereka buat apa segala benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi hamba yang salih para malaikat ini. Dan doa orang yang salih ataupun hamba yang salih adalah doa yang mustajab. Justeru kita hendaklah merebut peluang untuk meminta hamba-hamba Allah yang salih agar mendoakan kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Jadi daripada situ juga kita faham, bila kita jumpa orang-orang yang baik, tok guru, tok lebay, tak? Ustaz-ustaz yang kita rasa boleh dipercayai akan keilmuannya, amalannya. Ataupun kawan-kawan kita yang salih, tak semestinya ustaz. Tak, salih, baik-baik, hatinya baik. Tak ada sifat-sifat tak elok tu. Nak kita minta dia doa kepada kita. Dan orang yang diminta doa sepatutnya rasa khajal, rasa malu lah. Sebab apa? Pada hakikat sebenar, setiap orang tu sebenarnya banyak dosa kepada Allah Ta'ala, banyak kekurangan kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita ni banyak dosa, banyak kekurangan, banyak cuai terhadap hak-hak Allah Ta'ala, masih lagi ada manusia yang minta kita doakan untuk dia. Dan itu nak menunjukkan rahmat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ini maha sitir, maha penutup aib. Jadi Allah Ta'ala memperlihatkan daripada kita perkara-perkara yang baik sahaja. Orang tengok kita, Masya Allah ustaz ni, bagus ustaz ni. Bagus orang ni, majlis ilmu lah, tu lah, ni lah. Tapi keburukan kita Allah Ta'ala pelihara. Jadi bila mana kita diminta untuk berdoa, untuk mendoakan orang lain, maknanya ada orang lain minta kita doa untuk dia, sepatutnya kita rasa khajal, rasa malulah, bukan rasa bangga. Orang yang rasa bangga ni dia tak kenal diri lah. Dia tak kenal diri. Okey, hadis yang ke-13. Tak ada yang baca 5, kita baca 3. Tak. Zikir khusus selepas salat maghrib, subuh dan asar. An Abdurrahman ibn Ghanmin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghrib wa subhi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khairu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan min asy-syaithanir rajim wa lam yahilla li dhanbin yudrikuhu illa asy-syirka wa kana min afdalin nasi 'amalan illa rajulan yafdhuluhu yaqulu afdala mimma qala. Rawahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Kita baca terjemahan hadis. Ini
tentang zikir selepas daripada maghrib, subuh dan asar. Zikir yang khusus dan pahala yang sangat besar. Daripada Sayyiduna Abdul Rahman bin Ghanm ataupun bin Ghanm, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda telah bersabda alaihi salatu wasallam, barang siapa yang telah berkata sebelum dia beredar dan sebelum dia membengkokkan kakinya daripada solat maghrib dan subuh, maknanya lepas kita sembahyang subuh dan sebelum kita mengubah kedudukan kaki kita, maknanya kaki kita dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Kita baca doa ni, la ilaha illallah, zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud zikir ini ialah tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Baginya sahajalah segala kerajaan dan baginya sahajalah segala pujian. Di tangannya sahajalah segala kebaikan. Di bawah tu Sakhirul Nizam ta'liq sikit. Masyarakat Arab banyak menggunakan kalimah yang mempunyai makna tertentu namun mereka menginginkan pula makna yang lain. Contohnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah tangan, yad, yang seolah-olah bermaksud Allah mempunyai tangan. Namun yang diinginkan oleh baginda bukanlah tangan dengan maksud anggota tubuh, bukan makna jawarih. Kerana makna ini adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Lalu, laisa kamitslihi syai'. Lalu sebahagian para ulama mengatakan bahawa maksud tangan di sini ialah kekuasaan. Ini takwil lah. Takwilul sahih dengan bertepatan dengan kaedah bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan syarak. Mana tadi? Okey, baca terus. Di tangannya sahajalah segala kebaikan. Dia maknanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala lah segala kebaikan. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia atas setiap sesuatu adalah maha berkuasa. Okey, itu makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi tu. Kesempurnaan bagi terjemahan hadis. Bila kita baca itu sebanyak 10 kali, nescaya telah dituliskan buatnya bagi setiap satu kali akan 10 darajah. Kita baca 10 kali, baca sekali ditulis 10 darajah. Telah dihilangkan daripadanya akan 10 kejahatan. Baca sekali 10 darajat meningkat, 10 kejahatan diampunkan dosa. Diangkat buatnya akan 10 darajat. Zikir tersebut telah menjadi benteng untuknya daripada setiap yang dibenci, menjadi benteng daripada syaitan yang direjam. Tidak akan halal bagi dosa untuk mendapatkannya, melainkan dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Ini maksudnya apa? Di bawah tu Sakhirul Nizam ta'liq sikit. Maksudnya adalah tidak akan ada dosa yang dilakukan oleh sang penzikir pada hari itu yang akan dapat membinasakan dirinya dan amalannya. Maknanya bila dia baca zikir tersebut, andai kata selepas daripada baca tu, dalam pukul 9 pagi, 10 pagi, dia buat dosa. Pahala yang telah ditulis tidak akan terbatal disebabkan dosa yang dia lakukan. Kecualilah kalau dia syirik. Okey, dan baca lagi. Dan dia telah termasuk daripada seafdal manusia dari sudut amalan, melainkan seorang lelaki yang melebihinya. Lelaki tersebut mengucapkan ucapan yang lebih afdal daripada apa yang telah diucapkan olehnya. Maka bila kita baca zikir ini, kita ialah seafdal makhluk pada sudut amalan lah. Melainkan ada orang lain yang mendatangkan lebih banyak zikir dan zikir yang lebih afdal daripada ini, maka dia lebih afdal daripada kita. Okey. Kita baca pula riwayat Imam An-Nasa'i. وروى النسائي بسنده عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات من قبل أن يتكلم كتب له بهن 10 حسنات ومحيا عنه بهن 10 سيئات ورفع بهن 10 درجات وكنا له عدل 10 نسمات وكنا له حرسا من الشيطان وحرزا من المكروه
ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. Tadi hadis yang pertama tadi sebut selepas daripada maghrib, selepas daripada subuh. Riwayat Imam Nasa'i selepas daripada asar. Jadi sunat kita baca zikir ini pada selepas daripada 3 salat, iaitu salat maghrib, subuh dan asar. Okey, kita baca terjemahan, habis ni kita berhentilah. Nak pergi kerja pula. Nak buat pasal. Daripada Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dengan sanad beliau daripada Sayyidina Muaz, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berkata ketika dia beredar daripada salat subuh, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, baginya sahajalah segala kerajaan dan baginya sahajalah segala pujian. Di atas setiap sesuatu adalah Maha berkuasa. Bila kita baca zikir ini sebanyak 10 kali sebelum seseorang itu berkata-kata dengan sesiapa, nescaya telah ditulis buatnya dengan sebab zikir-zikir itu akan 10 kebaikan. Telah dihilangkan daripadanya dengan sebabnya akan 10 kejahatan. Diangkatkan dengan sebabnya akan 10 darajat. Zikir-zikir tersebut buatnya telah menjadi menyamai. Zikir-zikir tersebut buatnya telah menjadi menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Zikir-zikir tersebut telah menjadi pengawal untuknya daripada sebarang syaitan, menjadi benteng daripada setiap yang dibenci, dan tidak akan ada dosa pada siang itu yang boleh mendapatkan melainkan dosa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang telah menyebut zikir-zikir tersebut ketika dia beredar daripada solat asar, nescaya dia telah diberikan seperti itu pada malamnya. Boleh? Kita baca dia punya pengajaran hadis, kemudian kita berhentilah. Pengajaran hadis menerusi 2 riwayat ini, iaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Tirmizi. Kita telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengubah cara duduk tasyahud akhir setelah kita selesai melaksanakan solat subuh dan maghrib. Jadi lepas solat subuh, solat maghrib, jangan kita ubah kita punya kedudukan. Maknanya kekal kita dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Kita juga hendaklah tidak berbicara apa-apa dengan orang lain sehinggalah kita membaca terlebih dahulu zikir yang disebutkan di dalam hadis di atas sebanyak 10 kali. Dan jangan kita bercakap dengan orang lain. Baca zikir dulu. Selepas itu barulah kita mengubah kedudukan kita. Zikir tersebut berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad, berdasarkan riwayat Al-Imam An-Nasa'i berbunyi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manakala berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad pula berbunyi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka yang paling bagus adalah digabungkan 2 riwayat ini dengan mengamalkan lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang turut mengandungi lafaz riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Jadi disebut kat sini dalam 2 riwayat ni kita lebih molek baca riwayat Al-Imam Ahmad. Sebab dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalamnya juga terkandung bacaan riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhum. Yang kedua, ganjaran yang terlalu istimewa yang bakal diberikan kepada mereka yang membaca zikir yang terkandung di dalamnya ikrar akan keesaan Allah ini berdasarkan syarat yang telah disebutkan di atas adalah, makna ganjaran yang kita akan dapat bila kita baca mengikut cara yang telah kita bagi tahu. Lepas subuh, lepas maghrib, jangan ubah kedudukan tasyahud akhir kita. Maknanya kita duduk dalam keadaan tasyahud akhir. Dan kita jangan bercakap dengan orang lain sebelum kita berzikir dengan zikir yang telah disebutkan. Maka kita akan dapat beberapa ganjaran. Yang pertama, diberikan 100 pahala. Dihilangkan 100 dosa kecil. Dihilangkan 10. Sebab apa diberi 100 pahala? Sebab kita sebut satu zikir 10 pahala. Jadi kalau 10 zikir 100 pahala. Lepas tu satu zikir diampunkan 1 dosa.
Kalau 10 zikir diampunkan 100 dosa kecil. Kemudian diangkat 10 darajat. Zikir tersebut menjadi pelindungnya daripada setiap yang dibenci. Seterusnya, zikir tersebut menjadi benteng daripada dia diganggu oleh syaitan. Kelebihan seterusnya, zikir tersebut menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Besarlah pahalanya. Allah yang seterusnya, Allah tidak akan membinasakan diri orang yang berzikir dan tidak akan menghapuskan amalannya. Maknanya Allah Ta'ala pelihara kita pada hari itu dan Allah Ta'ala tidak akan hapuskan amalan yang telah kita lakukan pada waktu subuh tadi. Maknanya zikir itu dapat pahala. Kalau kita buat dosa lepas tu, dosa itu tidak mampu untuk membatalkan pahala yang telah diberi oleh Allah Ta'ala. Dia termasuk daripada seafdal-afdal manusia dari sudut amalan. Yang ketiga, berdasarkan riwayat An-Nasai, zikir ini turut dituntut untuk dibaca selepas daripada salat asar. Wallahu ta'ala a'lamu wa a'la bis-shawab. Allah Ta'ala wallahu a'lamu wallahu a'lamu bis-shawab. Tu yang tepat. Dulu kita baca bis-shawab masa tak mengaji dululah. Allah Ta'ala Maha tinggi dan juga mengetahui bis-shawab dengan pahala-pahala. Yang tepat bis-shawab. Maknanya Allah Ta'ala Maha tinggi dan Maha mengetahui akan kebenaran. Tapi bila tak mengaji, dia jadi lain. Shawab jadi thawab. Sedangkan makna berbeza. Sebab tu pentingnya mengaji. Cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.